Selamat pagi dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam komposisi kimia dalam sel. Pada hari ini kita akan mempelajari 4.3 protein. Berikut adalah standard pembelajaran yang ingin kita capai. 4.31 menyenaraikan unsur-unsur dalam protein. 4.32 mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. 4.33 menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian dipeptida. 4.34 mewajarkan kepentingan protein dalam sel. Protein merupakan sebatian organik. Bila kita kata sebatian organik, maka protein mengandungi unsur karbon. Selain daripada karbon, protein mengandungi unsur hidrogen, oksigen dan juga nitrogen. Kebanyakan protein juga mengandungi unsur sulfur dan juga fosforus. Protein selalunya wujud sebagai satu molekul berantai panjang. Molekul berantai panjang polimer yang disebut polipeptida. Raja menunjukkan satu rantai polipeptida. Unit asas yang membina rantai polipeptida ini ialah asid amino. Polipeptida adalah satu molekul yang berantai panjang yang dibina daripada unit-unit asas yang dipanggil sebagai asid amino. Jadi bulatan-bulatan pada raja menunjukkan asid amino. Maka raja menunjukkan urutan asid amino yang membina polipeptida. Terdapat lebih daripada 20 jenis asid amino. Raja menunjukkan senarai asid amino. Asid amino ni boleh kita bahagikan kepada asid amino perlu dan asid amino tak perlu. Bila kita kata asid amino perlu, maka kita mendapatkan asid amino ini melalui pemakanan kita. Bila kita kata asid amino tak perlu, maka asid amino ini dapat disintesis oleh badan kita sendiri. Setiap jenis protein ia adalah berbeza dari segi urutan asid amino yang membina rantai polipeptida. Dua molekul asid amino bergabung membentuk dipeptida. Dipeptida. Di merujuk kepada dua. Jadi bila dua molekul asid amino bergabung, maka kita akan dapat dipeptida melalui ikatan peptida. Proses gabungan asid amino ini adalah melalui proses kondensasi. Untuk menggabungkan asid amino, dua molekul asid amino, maka satu molekul air perlu disingkirkan. Mari kita lihat persamaan perkataan bagi pembentukan dipeptida. Satu molekul asid amino bergabung dengan satu molekul asid amino lain melalui proses kondensasi membentuk dipeptida dengan menyingkirkan satu molekul air. Bila dua molekul asid amino bergabung, ia akan membentuk dipeptida. Kiranya lebih banyak asid amino bergabung melalui proses kondensasi, maka ia akan membentuk satu rantai yang lebih panjang, iaitu polipeptida. Polipeptida atau dipeptida boleh diuraikan kepada asid amino yang membinanya melalui proses hidrolisis. Lisis bermaksud urai, hidro bermaksud air. Maka diuraikan menggunakan air. Proses hidrolisis melibatkan penambahan satu molekul air.
Mari kita lihat persamaan perkataan bagi penguraian polipeptida atau dipeptida. Polipeptida dengan penambahan satu molekul air boleh diuraikan melalui proses hidrolisis kepada dipeptida atau asid amino, bergantung kepada tahap proses hidrolisis ini. Kalau berterusan, maka boleh diuraikan sehingga menjadi unit asas iaitu asid amino. Persamaan perkataan ini juga, kalau tadi kita tulis daripada kiri ke kanan, juga boleh tulis dari kanan ke kiri. Dipeptida contohnya dengan penambahan satu molekul air diuraikan melalui proses hidrolisis kepada asid amino. Maka kalau tadi kita ada rajam, kita ada persamaan perkataan bagi pembentukan dipeptida, itu hanya perlu membuat satu anak panah ke sebelah kiri untuk menunjukkan proses hidrolisis. Protein mempunyai banyak kepentingan dalam sel. Seperti karbohidrat, protein juga membekalkan tenaga. Protein diperlukan untuk membina sel baru dan membaiki tisu yang rosak. Contohnya, ahli bina badan perlu mengambil protein yang banyak dalam pemakanannya untuk membaiki tisu yang rosak. Protein diperlukan untuk mensintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin. Enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin dalam badan merupakan contoh-contoh protein dalam badan. Maka apabila kita mengambil protein dalam pemakanan kita, protein tersebut dicernakan dan diuraikan kepada asid amino. Asid-asid amino ini digunakan untuk mensintesis enzim, hormon, antibodi dan hemoglobin yang merupakan protein-protein dalam badan. Protein merupakan bahan binaan pelbagai struktur badan. Contohnya, keratin adalah sejenis protein yang terdapat dalam kulit dan juga rambut. Collagen adalah protein yang terdapat dalam tulang dan juga kulit. So, collagen adalah protein yang membina tulang dan kulit. Myosin adalah protein yang membina tisu otot. Uji diri anda. Terangkan kesan kekurangan protein dalam diet seseorang terhadap rambut dan kuku individu. Kata kunci dalam soalan adalah kekurangan protein. Yang perlu kita kaitkan dengan kesan terhadap rambut dan kuku. Jawapan, ya. Berlaku keguguran rambut manakala kuku menjadi lembut dan mudah rapuh. Ini kerana protein merupakan salah satu bahan binaan utama dalam rambut dan kuku. Jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Stay safe bersama mencegah COVID-19.